Soalan yang pertama, adakah solat wajib yang kita sengaja tinggalkan ketika zaman jahil itu boleh diqada bila-bila masa mengikut kadar kemampuan kita? Dan yang kedua, apakah ada masa larangan atau tegahan yang tertentu untuk kita melakukan solat sunat? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Dua soalan di Ustaz. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggal banyak yang subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, zaman-zaman kita zaman jahiliah pula. 40 tahun tak dia. Oh, letih tak. Saya boleh jumpa seorang yang 10 tahun dia tinggal sembahyang dia. Ada orang yang daripada balik sampai umur dia 20 tahun lebih tidak sembahyang. Duduk dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh daripada agama lah. Dia keadaan kadang-kadang ni kita dihidup dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh daripada suasana beragama. Kalau dia subhanallah duduk dalam keadaan beragama, maksudnya mak dia sembahyang, ayah dia sembahyang, keluarga dia sembahyang, tendensi untuk dia meninggalkan sembahyang yang begitu banyak tu kurang sikit. Tapi kalau keluarga dia macam tu, mungkin keadaannya boleh jadi macam tu. Kebarangkalian tu jadi macam tu. Kalau dia tinggal pun, kalau mak ayah dia sembahyang, mungkin dia tinggal sekejap, kemudian dia sembahyang, macam tu. Ataupun dia pergi musafir nanti, ataupun dia pergi bekerja di tempat lain, dia mula meninggalkan sembahyang. Maka ramai orang subhanallah dalam keadaan kejahilan dia, dalam keadaan dia jauh pada agama, dia meninggalkan sembahyang. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah beri hidayah dan taufik kepada dia, dan Allah masukkan dalam hati dia rasa untuk dia bertaubat atas kesilapan-kesilapan, dan antara kesilapan yang terbesar yang dilakukan dalam kehidupan dia adalah meninggalkan sembahyang. Sembahyang ni tapak tuan-tuan, asas, dan sebab tu mak ayah kita dulu, antara benda dia kata, kamu nak pergi kerja mana pergilah. Cuma satu je mak nak pesan, jangan tinggal sembahyang. Mak kita pesan macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Biasa mak ayah kita akan pesan macam tu. Sebab apa? Sebab dia tahu sembahyang ni tapak dia. Kalau orang yang sembahyang ni, macam mana keadaan dia pun dia terlalai sikit, nanti dia akan dia tahu untuk patah balik. Dia pandai untuk patah balik. Sebab apa? Sebab dia ada tapak dia itu sembahyang. Tapi kalau dia tak jaga sembahyang ni, Allah Rabbi, tuan-tuan sekalian, saya tengok anak-anak kita, pesan anak kita. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni, kita duduk ni macam sekarang ni subuh masuk lambat sangat tuan-tuan. 6:18 musalli ala Muhammad baru nak masuk subuh. Kelang kabut kita. Oh, musalli ala Muhammad nak masuk studio. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi subhanallah sayyidina tuan-tuan. Kadang-kadang disebabkan kita nak jaga anak kita nak pergi sekolah, kita mengabaikan sembahyang dia. Jaga tuan-tuan, jangan tinggal. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak sembahyang subuh, dia terlepas daripada jaminan Allah. Allah tak jaga dia, Allah tak pelihara dia. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi SAW menyebutkan as-salatu nurun, was-salatu nurun, dan sembahyang itu cahaya. Cahaya macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita berjalan dalam keadaan gelap, lampu tak ada, lampu kereta tak ada, lampu motor tak ada, lampu jalan tak ada, cahaya bulan tak ada, apa jadi? Kita bercenderung untuk jatuh dalam lubang, kita akan cedera sebagainya. Tapi kalau ada satu cahaya yang menyuluh kita, kita akan selamat sampai ke destinasi kita. Demikian Nabi SAW menggambarkan sembahyang itu cahaya yang membimbing kehidupan manusia. Kita punya banyak option dalam hidup, yang nak buat macam ni, nak buat macam ni. Hari ni nak pakai baju apa ni? Tak apalah, dai dia ada baju macam ni je baju dia pakai. Ni kita ni nak pakai baju mana? Nak pakai baju biru ke? Nak pakai baju ni, pakai apa? Subhanallah. Pilihan-pilihan dalam kehidupan kita tu subhanallah, dan semua pilihan itu dalam bimbingan Allah. Kalau orang tu sembahyang, kalau orang tu tak sembahyang, Allah lepaskan dia. Allah keluarkan dia dari jaminan. Maka tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Salli ala Muhammad, kita kena qadha balik sembahyang kita buat. Lalu subhanallah, salli ala Muhammad, bila kita qadha tuan-tuan, banyak sangat sembahyang yang telah kita tinggalkan. Apa yang perlu kita lakukan? Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ulama pada mazhab Asy-Syafi'i menetapkan orang yang mempunyai terlalu banyak sembahyang yang ditinggalkan sehingga dia tidak tahu jumlahnya, maka hendaklah mengqadha sembahyang-sembahyang tersebut sehingga diyakini semuanya telah digantikan. Oleh itu, sesiapa yang meninggalkan sembahyang selama 20 atau 30 tahun, wajib mengqadhanya sedikit demi sedikit berdasarkan kemampuan dia. Buat setakat mampu. 20 tahun, macam mana nak qadha 20 tahun ni? Target nak qadha 40 tahun. Allah. 10 tahun tinggal ni, target nak qadha 20 tahun. Kalau nak 10 tahun tinggal, nak qadha 10 tahun, maksud kena buat 5 waktu sembahyang satu hari. Tak mampu kot. Maka ambil separuh-separuh. Sehari qadha 3 waktu. Sehari qadha 3. Plan siap-siap, buat perancangan macam mana nak bayar balik. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan dia sedang membayar, belum sempurna pembayaran tersebut, maka dia sudah dikira oleh Allah mudah-mudahan sebagai orang yang sedang dalam proses untuk membayar hutang dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tiada panggilan sepenting seruan ilahi. Masya Allah.